KPM. Didik TV KPM. Selamat Aidilfitri kepada Semasa hari raya, saya suka makan lontong dan rendang. setahun. Semasa saya hari raya, saya suka makan ketupat dan kuah kacang. Semasa hari raya, saya suka makan nasi imbit dan sayur lodeh. Kita berpuasa Pada hari raya, saya suka makan nasi biryani dan sate. Semasa di hari raya, saya suka makan kuih-muih dan ketupat. Semasa pagi raya, saya makan ketupat palas dan serunding. Pada hari raya, saya suka makan ayam masak merah. Pada hari raya, saya suka makan ketupat dan rendang ayam. Wah, banyaknya makanan atas meja Mira ni. Dan sebentar tadi seperti anda nampak, yang anda lihat, itulah makanan kegemaran adik-adik kita. Mira rasa, apa kata kalau kita berkenalan dengan guru kita, nak tanya kenapa banyak sangat makanan ni? Jadi, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Ada Cikgu Halimi dan juga Cikgu Syukri. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, sihat seadanya. Baik Cikgu ya. Okey Cikgu, sebelum kita buka face mask ni, kita nak minta sanitasi tangan. Sebelum itu, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu. Saya ni dengar-dengarnya Cikgu Halimi ni guru besar. Ya ke Cikgu? InsyaAllah, Alhamdulillah. Masih guru besar. Guru besar ya? Ya. Guru besar di sekolah mana Cikgu? Taklah berapa besar kan. Di sekolah mana Cikgu? Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama, PPD Kelang, JPN Selangor Terbilang. Wah, okey. Bagaimana pula dengan Cikgu Syukri? Baik, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Muhammad Syukri bin Sufaat. Saya mengajar di SK Bandar Baru Seri Damansara 2. Alhamdulillah. Wah, ini dia cikgu kita hari ini bukan biasa-biasa, mempunyai pengalaman mengajar yang sangat luar biasa. Kedua cikgu kita. Ada satu perkara yang Mira terlupa tu. Apa tu cikgu? Cikgu Syukri ialah anak didik saya semasa beliau di tahun 6 di sekolah Kebangsaan Bukit Kapar. Wah, ini dia cikgu dan juga Dah jadi anak cikgu muridnya. dah. Ya, betul. Pertemuan semula. Jejak kasih semula. Betul. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, saya persilakan Cikgu Halimi, silakan dulu untuk sanitasi tangan dan buka pelitup muka. Okey, terima kasih. Baik. Seperti biasa, kita ikuti SOP. Betul. Okey. Boleh cikgu? Okey. Okey. Saya pun sama juga. Saya buka pelitup muka. Sekarang dah di norma biasa kan? Ya, Bukan betul. lagi norma baru. Okey, saya pula. Okey. Terima Silakan, kasih, cikgu. Okey, kepada anda di rumah semua yang tertanya-tanya kenapa banyak sangat makanan ni, kerana hari ini kita akan belajar STEM at Studio Science, iaitu kelas makanan untuk tahap 1. Betul cikgu ya? Ya, betul. Okey, tapi sebelum tu mungkin Cikgu Halimi ataupun Cikgu Syukri boleh perkenalkan terlebih dahulu. Sebenarnya STEM at Studio Science ni kita cerita pasal apa ni? Okey, terima kasih Mira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada ketika ini kita memang sedang menghadapi ataupun melalui Ramadan yang mulia. Dan pada masa yang sama, pada montaj sebelah tadi, beberapa anak murid bila kita tanya makanan kegemaran, mereka memang mahir dengan makanan kegemaran mereka itu sendiri. Terutamanya bila hampir kepada hari raya. Jadi hari ini sebenarnya kami nak
flashback ataupun mengimbas semula mengenai makanan-makanan yang sesuai ataupun yang dipanggil sebagai pengelasan makanan, mana yang berkhasiat, dari segi apakah khasiat-khasiat yang terkandung pada setiap makanan yang kita bawa pada hari ini. Dan apa aktiviti pertama yang kita nak lakukan cikgu dengan makanan-makanan semua ni? Okey, Mira, untuk makluman semua, sebagaimana yang kita sedia maklum tadi bahawa kita ada banyak makanan dan seperti tadi juga satu slot berkaitan dengan makanan. Cuma tahukah anak-anak, tahukah murid-murid berkaitan dengan khasiat-khasiat yang terdapat pada setiap makanan itu? Berapa jenisnya, apakah kandungan di sebalik daripada yang nama-nama mungkin agak baru bagi kita, dan kemudian kalau boleh kita nak kenal pasti setiap makanan ini apakah khasiatnya. Betul tu. Sebenarnya tak boleh, kita kena tahu kandungan dalam makanan tu kan. Betul. Makan sepuas-puas hati. Kena ada kawalan dan juga kena kontrol sikitlah cara makan kita. Lebih tepat, ia sebenarnya adalah subjek yang memang murid-murid pelajari pada tahun 2, 3 dan juga tahap 2 nanti, insya-Allah. Okey. Dan mungkin sekarang ni cikgu nak labelkan ke makanan ni? Ke macam mana? Kena kenal dulu, Mira, berkaitan dengan berapa khasiat yang terdapat pada makanan-makanan kita setiap hari. Okey, sila cikgu. Mari. Untuk itu, kita akan bergerak ke sana dan pada masa yang sama kita akan cuba untuk menggunakan satu kaedah yang kemungkinan murid belum pelajari, iaitu yang kita namakan sebagai kaedah mnemonik. Mari cikgu, mnemonik ya cikgu. Silakan. Kaedah mnemonik. Okey. Jom. Okey, di sini kita ada bawakan kepada semua papan 7. Okey, silakan Mira sebelah kanan saya, Syukri. Okey, papan 7 untuk makluman ini adalah ciptaan khas kami berdua sebab ini teruja untuk bersama dengan murid-murid di seluruh negara berkaitan dengan khasiat-khasiat makanan. Dan pada masa yang sama 7 ini sebenarnya untuk makluman yang pertama ialah khasiat makanan kita bagikan kepada 7 untuk peringkat sekolah rendah tahap 1. Okey, Cikgu Syukri. Mira, tahu tak apa dia keperluan asas bagi manusia? Mungkin masa tahun 2 dululah Mira belajar. Keperluan asas untuk manusia, kita kena makan, kita kena minum. Pandainya. Ada tempat tinggal. Hebatnya. Okey. Mesti pelajar cemerlang ni. Mesti. Betul, cikgu. Dulu pernah ambil UPSR ya? Saya sempat ambil UPSR. Telah pun dimasukkan. Betul tak? Baik, untuk makluman Mira, banyak perkara yang kita perlu menghafal terlebih dahulu baru kita memaham. Sebenarnya kalau kita nyatakan satu bagaimana untuk mengingat keperluan asas bagi manusia ialah maut. Manusia perlukan maut untuk hidup. Mesti terperanjat. Kenapa maut? Yang tadi itulah. M untuk makan. Pandai makanan. A untuk air. U udara dan T tempat perlindungan. Itulah maut tu cikgu. Itu yang kita namakan sebagai mnemonik, iaitu menghafal suatu maklumat berdasarkan kepada satu cerita yang mana kita ambil permulaan perkataan tersebut sebagai satu kesinambungan kepada yang kita akan kaitkan nanti. Wow, okey. Itu dia. Okey, kepada murid-murid kat rumah yang nak tahu lebih lanjut lagi dengan aktiviti yang kita nak lakukan ini, kita berhenti berehat dulu sebab lepas ni kita akan kembali semula dengan cikgu dan juga Cikgu Syukri dan juga cikgu guru besar kita ni. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira di studio Cikgu Kalimi dan juga bekas anak muridnya Cikgu Syukri. Okey cikgu, tadi kita cikgu dah terangkan sikit iaitu keperluan asas manusia ni iaitu maut. Keperluan asasnya. Mungkin cikgu boleh ulang semula terutama kepada mungkin ada murid yang baru join kita petang ni, silakan cikgu. Dengan seram kan maut kan. Tapi sebenarnya kita nak mengingat tentang MAUT, apa juga cerita yang menyebabkan kita mudah untuk menghafal sebenarnya. Peringkat pertama kita menghafal. Untuk makluman semua, untuk di sekolah sekarang kita banyak mengamalkan PBD, pentaksiran bilik darjah. Pertama memang kita menghafal sebab kita mungkin belum mesra dengan setiap perkataan baru yang kita akan sebutkan nanti. Betul. Barulah kita akan pergi kepada memaham dan kemudian kita akan pergi kepada mengaplikasi. Jadi Mira tentu tahu kan ada TP ada 6.
tahap penguasaan 1 sehingga 6. Betul. Jadi kita mula dengan 1 dulu. Okey, jom kita mulakan. Mari cikgu. Dan papan 7 ini sebenarnya bersempena penampilan kami yang pertama pada hari ini dan pada masa yang sama kami teruja dengan sebenarnya ada 7 khasiat bagi makanan ini, Mira. Itulah simboliknya. Dan kita buat cerita macam ni. Kami buat sebab nak menghafal satu-satu perkataan itu agak asing, seperti contoh vitamin. Mungkin murid tahun 2 agak asing. Jadi maka kita akan sebut kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Okey. Walaupun Mira mungkin suka perisa nenas, perisa jambu ataupun perisa yang lain, tetapi saja nak buat cerita. A sebab tu anggur. Agak-agak A tu apa? Di hujung sekali. Yang kita minum-minum tu Air. yes. Mira ni memang jenis murid yang cerdik lah ya. Betul. Saya rasa. Tak pernah silap dia tadi. Okey, so jangan buang masa. Yang ni K, saya ambil K. Itu dia. K. Jadi mudah ingat. Cuba Mira sambil bantu saya. Lepas K apa Mira? Lepas K Kita perlu. Cuma L tu dalam bahasa memang kurang tepat lah diasingkan. Tapi nak memudahkan, tentu ada khasiat yang bermula dengan L ini nanti. Nanti kita akan sembang panjang selepas ini. Kita perlulah makan. Kita sebenarnya nak ambil kepada huruf yang pertama di sini. M. Makan. Nanti kita agak-agak apa dia khasiat yang bermula dengan M. Seterusnya ialah vitamin. Wow, Vitamin. khasiat yang bermula dengan V tu Ya, cikgu. betul. Okey. Perisa. Perisa. Itu anggur lah kita pilih. Kan? Boleh. Dia macam juga ubat kadang-kadang bila anak-anak, kanak-kanak nak makan ubat, kita ada perisa pelbagai kan sebagai contoh. Jadi, jom kita sebut sama bertiga. Okay. Kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Yes. Jadi, anak-anak kena menghafal benda ni, cerita ini. Dan di sebaliknya, baru kita akan terangkan kemungkinan yang agak susah nak sebut. Sebagai contoh, bukannya perkataan-perkataan seharian biasa. K untuk apa agak-agak? K untuk? Inilah dia. Karbohidrat. Jadi, kaitkan K dengan karbohidrat. Jadi, kalau kita nak menghafal karbohidrat, lepas tu P tu apa pula, mungkin menghadapi sedikit masalah. Jadi, kita gunakan kaedah numerik ini. Karbohidrat. Kemudian, P, apa dia Mira? Protein. Dalam bahasa Inggeris ejaannya pun sama. Ya. Sebab kita banyak mengambil daripada perkataan bahasa Inggeris untuk kategori ini. Kita perlu L untuk saya teka cikgu. L untuk lemak. Ya Allah, hebatnya dia ni. Memang betul. pandai sejak kecil agaknya ni. Oh, tahniah Mira. Terima kasih cikgu. Ini generasi UPSR dululah ya. M sebenarnya ada 2. Cuma kita ambil mineral. Mineral. Okey, M untuk mineral. Baik. Okay. V yang itu kita ubah. Sebab vitamin memang kita biasa sebut dan kebetulan memang itulah bendanya. Okey, susah nak cari perkataan V ni. Ya, betul daripada cikgu. van kan. Sebagai contoh. Dan yang seterusnya P untuk pelawas. Pelawas. Pelawas dan yang terakhir ialah air. Selesailah kita punya kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Lepas ni boleh ajar adik-adik, boleh ajar anak-anak dan pada masa yang sama, itulah cara yang boleh kita gunakan kalau ada perkara yang perlu hafal untuk peringkat permulaan dan yang paling penting kita nak kaitkan dengan isi pelajaran yang sebenar. Lepas ni Cikgu Syukri ada tugasan. Okey, Kita boleh. nak kenal pasti makanan ini apakah khasiat yang banyak terkandung yang memanipulasi setiap makanan ini. Silakan Cikgu Syukri. Sila. Okey, baik. Terima kasih. Okey, tadi saya lihat Mira ni memang cukup hebat, cukup bertenaga. Memang dia, saya rasa memang Mira ni seorang yang suka sains. Yang kedua, memang suka makan. Mungkin. Ya, itu memang yang pasti cikgu. Kan. Okey, baik. Jadi, kita dah lihat tentang 7 kelas makanan tadi, iaitu kita gunakan mnemonic, dipanggil kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Maka K yang pertama itu merujuk pada karbohidrat. Jadi kita nak teka-teka lah, kita nak kenal pasti apakah makanan-makanan yang mengandungi karbohidrat. Jadi cikgu ataupun saya berikan Mira 2 pilihan. Boleh cikgu. Mira tolong pilih antara 2 ni boleh? Boleh cikgu, tapi sebelum tu cikgu nak berada di situ ataupun cikgu nak tukar posisi lain? Saya kekal di sini. Saya cikgu kekal di situ. Ya, Okey, betul. baik. Alright, Silakan, baik. cikgu. Mira tukang pilih. Okey. Jadi saya tukang tampalkan. Okey, Jadi baik. saya jadi tukang pembantu hari ini. Okey,
Jadi cikgu. Mira dah bersedia? Sedia, Jangan cikgu. salah. Anak murid di Okey. rumah juga telah bersedia? Okey, sama-sama kita mulakan. Baik. Mari. Yang pertama Kita di ada lemang. antara ayam goreng dan juga ketupat. Agak-agak mana yang mengandungi karbohidrat, Mira? Ayam goreng dan ketupat. Ayam goreng dan ketupat. Ayam Jangan goreng buat dan malu kita. ketupat. Untuk karbohidrat ya, cikgu? Karbohidrat, betul, Mira? Untuk karbohidrat saya pilih ketupat. Ya, Betul. Ya, tepat Allah, memang sekali. hebat. Okey, saya Okey. ambilkan. Jawapan yang Okey, betul, ini bukan tahniah, saya Mira. pilih, Mira yang pilih. Okey. So, Mira pilih, contoh okey. karbohidrat ialah keputat. Ketupat. Keputat pula. Ketupat. Okey, baik, itu yang pertama. Okey, kita pada sesi yang pertama lepas Mira kita tengok pula yang kedua. Berdebar Kita pula nak ni, berdebar tengok ni. kepada protein. Protein di antara buah-buahan dan juga sate. Agak-agak mana satu, Mira? Sate. Buah-buahan dan juga buah-buahan dan sate. Kalau kau suka yang inilah kot. Ya, pasti. Yang suka. Ya, ini yang Yang saya suka suka. protein. Maksudnya Mira tak suka buah-buahan ke macam mana? Saya suka juga. Jadi saya pilih sate, cikgu. Ya, Betul ke, Cikgu tepat Sukri? sekali, Betul ke, Cikgu Mira. Sukri? Tak apa. Betul ke, Cikgu Sukri? Betul, tepat sekali. dah dua Ya. Yang kedua, dua markah dah dapat dah hari ini. Okey. Kedua-duanya betul. Okey, yang ketiga. Yang ketiga kita nak mengenal pasti kepada makanan yang mengandungi lemak. Okey. Lemak, Di antara betik dan juga ayam yang mempunyai keju tu. Wow, sedap. Viral ni, Mira tengah viral ni. Tengok cikgu pun tahu tengah viral tengah cikgu. bulan ni. Makanan ni kan. Okey, yang berlemak Yang Kalau berlemak di antara betik dan juga ayam yang mempunyai keju. Okey, pasti cikgu ayam keju. Ayam keju. Ini memang sah. Okey, tepat Favorite sekali, Mira. Mira. Bukan Mira Tiga je, dah kita betul pun dah. sama. Ya. Tiga dah betul ni. Okey. Okey, kita cuba cabaran yang lebih kepada yang keempat ni mungkin betul, mungkin salah. Okey. Yang itu berkenaan tentang mineral. Okey, mineral di antara air dan juga makanan-makanan yang disebutkan situ ada kalsium, ada zinc, ada magnesium, zat besi dan juga kalium. Agak-agak mana yang lebih nampak macam mineral lah benda ni? Okey. Silakan, Mira. Kalau saya rasa macam nak jawab ni sebab ni macam air mineral. Kau orang panggil air mineral. Okey. Tapi saya nak jawab yang ni lah. Yang tu Alamak, makanan-makanan yang mengandungi kalsium, zinc, magnesium, zat besi Mira, dan kan kalium. nama pun air mineral, Cikgu Syukri. betul. Kenapa Mira pilih yang ini pula? Sebab Alamak. apa? Agak-agak tu. Saya pilih ni sebab kat dalam mineral tu kan ada banyak. Okey. Adakah Mira pasti Mira dengan ambil tempat jawapan saya jadi tersebut? cikgu lah. Betul ke cikgu? Betul, tepat sekali. Macam ni saya kena besar awal lah Mira. Okey, cikgu. So ini merupakan makanan-makanan yang mengandungi sebahagian mineral yang diperlukan oleh badan, Mira. Kita ada kalsium, kita ada zat besi, kita ada zinc, magnesium dan juga kalium. Okey, baik, seterusnya vitamin. Vitamin ni kita semua orang kata biasa kan. Mira pun saya yakin dah percaya setiap hari memang makan vitamin. Vitamin apa yang Mira makan biasa hari-hari? Vitamin C. Vitamin C. Wow. Buah Okey. Mira, oren. kita dapat vitamin D percuma daripada sang suria kita. Okey, baik. Jadi kita teruskan pembelajaran kita, Mira, berkenaan tentang vitamin di antara Ayam rendang goreng. ayam tu Rendang. dan juga sayur-sayuran. Agak-agak mana yang mengandungi vitamin yang lebih banyak sebenarnya? Kalau dah antara rendang ayam dengan sayur ni cikgu, saya kunci jawapan saya sayur cikgu. Sayur, Sayur. Kunci jawapan dia? Kunci. Tak nak perlukan tanda hayat? Tidak perlukan. Okey, dan jawapan sebenarnya adalah ya, tepat sekali. Tak pernah salah lah dia sayur ni. adalah makanan yang mengandungi Agaknya banyak makan kismis dia Betul. masa kecil dulu. Kismis sayur. minda. Sayur cikgu. sorry. Sayur sayur. cikgu. Macam tadi lah, asyik tengok rendang je. Itulah pasal. Baik, seterusnya kita pergi kepada kelas makanan yang keenam, iaitu berkenaan tentang pelawas. Mungkin satu istilah yang baru, mungkin Mira tahu ataupun Mira mungkin macam biasa dengar, tapi apa dia pelawas ya? Ya. Okey, baik. Jadi kita tengok pelawas ni di antara saya bagi di antara lemang dan juga betik. Lemang dan betik. Mana agak-agak yang mengandungi pelawas yang lebih tinggi sebenarnya? Kalau- Dia ni Mira. Tidak tak- mungkin bukan. cikgu. Tidak mungkin. Bukankah Mira suka makan lemang? Saya suka makan lemang, tapi bukan lemang pilihan saya untuk jawapan pelawas ni cikgu. Tetapi Tetapi betik. betik.
adalah jawapannya sangat tepat. Tahniah Mira, cikgu ucapkan kepada Mira kerana telah berjaya menjawab soalan ini dengan tepat. Dan yang terakhir, yang terakhir, Ada dua air iaitu ni. air. Alamak. Okey. Saya beri dua pilihan di antara buah-buahan dan jus buah-buahan. Mana yang lebih nampak? Air je lebih nampak Jangan bagi sebenarnya. soalan susah. Sian Mira. Okey, ini ya buah-buahan dengan jus buah. Yes. Otak saling berhubung. Sel-sel. Sel otak sedang berhubung sebenarnya. Nampak tak? Okey, kalau macam tu saya pilih jus buah lah, cikgu. Jus buah-buahan baku. Okey, betul. Okey. Tepat sekali. Buah-buahan, Baik. Jus Jus buah. buah-buahan. Saja ingatkan dia pilih dia. Cikgu, uji fokus saya lagi kali kedua. Alright. Okey, jadi kita dah dapat mengenal Alhamdulillah. pasti tadi sebenarnya berkenaan tentang 7 kelas makanan. Tapi Cikgu Sukri, Okey. inilah sebahagian contoh Ya, saja. betul. Sebab makanan kita pelbagai. Betul. Dan pada masa yang sama, kita lihat di sini makanan yang dominan. Nanti Mira kata, kenapa sambal kat sini? Yang kita sebut tadi ialah sate sebagai contoh. Ya. Jadi makanan yang dominan ataupun nasi yang dominan pada setiap makanan. Sambung Cikgu Sukri. Okey, baik. Jadi kita dah dengar pasti tentang 7 kelas makanan dan Mira pun dah tepat mengenal pasti berkenaan tentang 7 contoh makanan seperti yang Cikgu Karimi kata tadi. Ini sebahagian saja. Sebenarnya makanan ni kalau kita pergi satu dunia dengan ada pelbagai makanan tradisi dia, pelbagai banyak sangat makanan tak terkira sebenarnya. Jadi kita nak sekarang ini kita nak pergi kepada bagaimana makanan-makanan ini diperlukan oleh badan. Sebenarnya apa yang badan perlukan daripada makanan-makanan ini? Jadi yang pertama sekali kita dah belajar berkenaan tentang satu kelas makanan nama dia karbohidrat. Maka karbohidrat kalau kita dapat lihat sebenarnya di sini, karbohidrat ini dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk memberikan tenaga kepada tubuh badan manusia. Jadi tadi pagi kan Mira mesti sahur, betul? Betul. Ambil nasi ke mihun dan sebagainya. Jadi kalau kita tak sahur, minum air kosong saja, rasa-rasa larat tak nak mengecarakan hari ini. Mungkin kurang bertenaga, Kurang cikgu. bertenaga. Mungkin jawapan banyak yang salah pula nanti. Kan? Begitu juga anak-anak murid kita yang mana mereka perlu makan makanan yang mengandung karbohidrat setiap hari supaya mereka boleh belajar, melakukan aktiviti fizikal di sekolah dan menjalankan rutin-rutin di harian. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada protein. Maka apakah fungsi protein yang diperlukan oleh badan? Kita lihat dekat sini. Maka fungsi protein adalah untuk tumbesaran. Okey, adalah untuk tumbesaran membantu kita punya badan supaya lebih besar, kuat dan sihat. Maka itu sebab itu sangat-sangat digalakkan. Setiap hari mesti kita mengambil makanan-makanan yang mengandung protein untuk tumbesaran manusia. Banyak atlet kita, terutamanya atlet yang memerlukan badan sasa, katanya makan seekor ayam sehari sebagai contoh. Betul lah tu. Betul. Untuk tumbesaran rupanya, termasuklah telur kan? Yes, tepat sekali. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga iaitu lemak. Apakah fungsi lemak sebenarnya? Fungsi lemak dalam badan untuk pengetahuan Mira, Cikgu Kalibi dan juga anak-anak yang berada di rumah adalah untuk memanaskan badan. Sebab itu kalau kita sekarang ni kan pergi sekolah, pergi ke mana sahaja masuk ke shopping complex dan sebagainya, kita ada suhu kan. Dia tembak kita 37.5, 36.9. Sebab apa? Sebab dia nak memanaskan. Fungsi lemaklah untuk memanaskan badan supaya tubuh badan kita masih lagi mempunyai suhu yang normal sebagai seorang yang sihat. Maksudnya cikgu, lemak ni penting lah juga untuk kita ambil. Cuma ada satu pepatah, janganlah banyak lemak. Janganlah banyak lemak, betul? Naik lemak cikgu, jangan naik lemak. Jangan naik lemak. Lemak diperlukan oleh badan tapi jangan naik lemak. Betul. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya adalah mineral. Maka mineral ni sebenarnya mineral ini banyak terkandung pada semua makanan. Okey, yang mana dia akan membantu menjaga kesihatan tubuh badan kita. Jadi jawapan mineral tadi kalau kita rujuk air mineral boleh tak? Boleh sebenarnya. Boleh sebenarnya. Boleh Cuma sebenarnya. lebih banyak, lebih kompleks daripada makanan-makanan yang mengandungi mineral yang tadi. Magnesium, zinc dan yang lain-lain. Okey, baik. Dan seterusnya kita pergi kepada vitamin. Vitamin ni kita dah belajar berkenaan tentang vitamin yang mana banyak terkandung pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Maka mereka ini juga sama macam mineral adalah untuk menjaga kesihatan tubuh badan manusia. Kalau kita kurang mengambil vitamin dan mineral, maka apa jadi pada badan kita, Mira? Kita rasa lesu. Lesu, tidak bermaya, mudah jatuh sakit dan sebagainya. Sebab tu kita kena mengambil vitamin dan mineral secara secukupnya.
Okey, tu. baik. Seterusnya, kita pergi kepada pelawas. Pelawas. Yang ini agak asing ataupun kurang dibicarakan. Betul. Ada istilahnya Pelawas. dia kata serat. Okey. Jadi kita lihat kepada pelawas ini sebenarnya untuk apa? Untuk mencegah sembelit. Sembelit ni Mira tahu ke apa dia? Tahu cikgu. Tahu, cuma mungkin Tahu, tak cikgu. terkata apa dia kan. Ya. Baik. Sembelit ni satu keadaan ataupun situasi di mana kita ni sukar untuk buang air besar ataupun sukar untuk melakukan penyah tinjaan. Jadi dengan mengambil makanan-makanan yang mengandungi pelawas yang tinggi, maka dia boleh membantu kita setiap pagi, setiap hari kita boleh membuang air besar, melakukan penyah tinjaan dengan secara normal, sihat, tanpa kena nak paksa-paksa sangat, tak perlu, kita duduk saja dan akhirnya mereka saham tu akan pergi ke dalam bank kita kan. Tapi itulah sains sebenarnya, Mira. Kita memang cerita pada anak-anak murid kita dan itu ialah kehidupan mereka. Jadi Betul. mereka kena tahu dan kaitkan pembelajaran itu dengan kehidupan seharian. Betul. Dan ini juga berkaitan berkisahkan kesihatan kita juga, Ya, kan betul, cikgu? Mira. Jadi untuk pelawas ni, untuk mencegahnya kita perlu ambil pelawas seperti buah-buahan. Ya, dan juga sayur-sayuran yang mengandungi pelawas yang tinggi lah. Baik. Okey cikgu, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Kita sambung selepas ini yang Okey. seterusnya itu. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu Syukri dah terangkan dah 6 Betul. kelas makanan ni kan. Ya. Yang ketujuh tu apa pula cikgu? Yang ketujuh untuk pengetahuan Mira dan juga anak murid yang berada di rumah sekarang. Yang ketujuh adalah air. Maka apakah sebenarnya khasiat kepentingan air di Mira? Jadi khasiat air adalah untuk mengawal suhu badan. Jadi kalau kita banyak minum air, maka suhu badan kita akan dapat dikekalkan. Tapi macam ada orang dia suka minum air manis dan sebagainya. Tapi adakah itu adalah air yang sebenar, air yang berkhasiat? Maka itu bukan air yang berkhasiat. Maka air yang berkhasiat adalah sama ada air minuman ataupun air mineral yang kita kena ambil lebih kurang 8 gelas sehari. Cikgu macam mana kalau ada setengah anak murid kan yang tak suka minum air masak ataupun air jernih, air putih ni, suka minum air manis, macam tak sukalah minum air putih ni. Okey, jadi sebenarnya kita sebagai ibu bapa dan juga guru kena bagi tahu kepentingan, kena selalu mengingatkan kepada anak murid kita. Memang yang sedap itu belum semestinya berkhasiat. Kan, yang tak sedap itu bukan semestinya tak bagus. Jadi kita kena sentiasa mengingatkan kepada anak murid. Jadi anak murid yang di rumah dan juga yang berada di luar sana kena pastikan kita dapatkan minuman air kosong, air minuman ataupun air mineral secara cukup, iaitu 8 gelas sehari. Ya. Macam Cikgu Syukri kata tadi pun kena main guru-guru, ibu bapa kena main peranan kan supaya ingatkan murid-murid untuk banyak minum air. Kalau tak nanti dehidrasi kan Cikgu? Betul, dekat mengambil dehidrasi. Jadi kita akan boleh mengakibatkan pengsan, tidak bermaya kan, dan cepat letih dan menyebabkan suhu badan kita juga menjadi lebih tinggi daripada yang biasa. Satu lagi Cikgu Syuk, perasan tak kalau ada mana-mana yang datang masuk ke hospital sebagai contoh, perkara pertama apa dia? Masuk Mesti air. Itu sangat penting untuk mengawal suhu. Ya. Kebanyakannya orang yang tak sihat, suhu dia tinggi. Jadi masukkan air. Cuma tinggal lagi bukan melalui minuman sebagainya. Okey, saya dah faham dah. 7 kelas makanan ni kan Cikgu? Betul, tepat Okey, sekarang ni yang kat depan ni yang ada macam banyak tapak kaki ni, kenapa pula ni Cikgu? Kita nak kaitkan dengan pengamalan lah tadi. Selepas kita maklum, kita nak tengok tabiat-tabiat. Anggaplah ini tabiat Cikgu Syukri dengan Cikgu dengan Mira nanti. Cikgu pun boleh. Jadi kita akan gunakan ini sebagai macam tadi, macam ada damula. Tapi bukan damula. Kita akan gunakan buah dadu ini. Cikgu Syukri sila ambil tempat. Okey, terima kasih. Saya akan gerak ke sebelah sana. Saya di sini Cikgu. Okey. Pertandingan ini kita tengok. Anggaplah ini sebagai pengamalan anda berdua. Kita mulakan dengan Cikgu Syukri. Mana yang pengamalan baik boleh bergerak ke depan, mana-mana yang kita rasakan sebagai tak sepatutnya berlaku, tak sepatutnya pengamalan kita kena berhenti di situ sahaja. Kita tengok siapa sampai ke depan, dialah pemenangnya. Hadiah rahsia. Okey, baik. Kita bagi ladies first. Okey, ladies first silakan. Terima kasih. Saya Saya cuba. nak tunggu Mira. Tak boleh tak? Boleh tak? Amir, saya nak suruh Mira. Okey, Mira kemari ya. Okey, saya balik ke sana Cikgu. Sila. Okey, saya cuba. Kita tengok siapa yang kena. Oh, Alamak. yang atas
saya bacakan. Ini Okey. memang pengamalan Mira ya. Kita anggap Mira ya. Baik. Okey. Mira gemar makan kek setiap petang. Gemar makan kek setiap petang. Adakah itu pengamalan yang baik? Ya, boleh cikgu tunjuk kat kamera. Okey. Ini dia. Mira, hadiahnya ialah kekal di tempat anda. Alamak, tak boleh. Siapa suruh makan kek tiap hari? Tak boleh, cikgu, Tak tak boleh. boleh. Okey. Untuk yang berjaya saja ke hadapan. Baik. Antaranya lemak banyak kan Cikgu Syukri kan? Okey, Cikgu Syukri. Silakan, baik. silakan. Saya tutup Cikgu Harap-harap Syukri. dapat pengamalan yang terbaik ni. Okey, bismillah. Kita tengok. Sama juga. Agaknya macam pakatlah dia orang ni. Ada chemistry lah orang kata. Ini dia. Gemar makan kek juga. Gemar makan kek setiap petang kekal di tempat anda, Cikgu Syukri. Harap-harap adalah jalan penyelesaian ni. Tak apa, saya cuba. Okey. Mira, Saya sekali cuba lagi. lagi. Alamak. Kena bagi sokongan. Mira. Okey, kita baling-baling sikit macam ni. Alright. Okey. Saya campak cikgu Saya campak depan saya lah. Okey. Oh, kuatnya. Okey, boleh. Nampak macam ada berita baik tu. Aha. Saya minum air berkarbonat. Mira lah ni. Setiap hari. Alah, kekal di tempat anda air gas lagi. lah. Kalau air gas biasanya orang sebut. Jadi, kekal di tempat anda. Cikgu Syukri, Alright, pastikan silakan. anda ada Baik. pemenangnya. Alright. Okey. Alamak, macam mana Ini ni? dia. Cikgu Syukri punya pilihan. Cikgu Syukri, saya suka makan coklat. Patutlah kekal muda. Tetapi itulah. Masalahnya ialah coklat banyak kepada lemak. Okey, saya lah main. Okey, silakan. Dia macam ada pepakat tak nak pergi berganjak ni. Ni saya Okey. risau ni. Okey, Sila. Mira, ini mungkin cubaan yang terakhir. Okey, cubaan terakhir. Kita cuba saya punya mata. Kita baling dia. Please, Allah. Memang sah gemar tu. Tak apa, ini memang pengamalan sebenar. Okey. Mira sekali lagi suka makan air berkarbonat. Okey, Syukri. Alright. Sila. Okey. Kita buat game ni untuk ada pertandingan tak? Itulah. Okey, kita cuba. Okey. Okey. Okey, nampak macam ada berita baik untuk Cikgu Syukri. Okey, apa dia tu? Cikgu Syukri suka makan buah-buahan. Jadi apa saya perlu buat? Okey. Hadiahnya ialah satu langkah ke hadapan. Alright, satu langkah ke satu hadapan. langkah ke hadapan. Yes. Nampaknya pada masa ini Syukri sedang mendahului Mira. Alah, saya dan tertinggal kecewa dah ni, Mira. saya dah tertinggal Masih ada dah ni. masa. Tak Orang kata apa. hero Hindustan dikalah dulu. Tak apa. Okey. Saya cuba tapi lepas ni kalau saya dapat saya nak langkah dua boleh? Kita akan pertimbangkan. Kita akan pertimbangkan. Okey, saya nak pilih yang mana? Baik, saya nak pilih tengok. Tengok dulu. Ada jawapan tu. Tengok jawapan. Okey. Okey, saya nak start ni lah. Wah, Yeay. nampak macam gambar yang berbeza. Tulisan kat sini, Mira minum air kosong 8 gelas sehari. Tahniah Mira. Satu langkah ke Anda hadapan. sihat. Tapi Baik. masih kekal. Belum Ya. ada persaingan lagi untuk Baik. mendalui. Masih kekal sama. Sikit lagi masa kita perlukan. Okey. Alright. Syukri. Jadi ingat tak tadi coklat ada, Okey. air mineral ada. Yang ketiga, Cikgu Syukri juga perkara yang sama. Cikgu Syukri tolong kurangkan minum air air berkarbonat. manis. Saya nampak macam ada macam masih belum dapat menyaingi antara satu Tengok sama jawapan lain. Silakan. Okey, saya cuba. Okey, Saya silakan, cuba. Mira. Okey. Dua kali tu. Okey. Alamak. Sekali lagi gambar agaknya favourite lah benda ni ataupun Alah. selalu kena lah. Okey. Saya akan jawab Tak pun, cuba cikgu yang balingkan. Okey. Ini Mungkin ada kalau tuah saya yang dapat, diciptakan, betul. kalau saya dapat, saya pemenangnya ya. Okey. Nampaknya dalam kalangan kita sebenarnya itu memberi signal bahawa dalam kalangan kita ni memang mengabaikan. Betul. Mengabaikan sebab kita melihat kepada makanan itu selera, Betul. makanan itu banyak di pasaran, makanan itu jangan lupakan tular, maka ramai orang gemarkan perkara itu. Memang tak dapat dinafikan kek, air berkarbonat, Betul. coklat ialah makanan kegemaran kita. Tapi Betul. sebenarnya dalam ini antaranya ialah perkara yang baik yang sepatutnya kita buat ialah minum air kosong yang Mira dapat tadi. Seterusnya perkara yang baik yang seterusnya ialah makan sayur setiap hari. Sebab sayur penuh dengan mineral, banyak dengan kandungan pelawas dan juga vitamin. Betul. Okey? Dan seterusnya juga ada pilihan yang tadi yang seorang pun tak dapat. Saya gemar makan buah-buahan
satu langkah ke Setiap hadapan hari. sepatutnya. Betul. Jadi, Cikgu, tadi kan saya dengan Cikgu Syukri asyik dapat makan kek aja. Kek coklat tu kan. Kek coklat tu cikgu kata ada banyak lemak. Betul. Kan mungkin apakah kesan dia kalau kita makan terlebih lemak? yang pertama banyak lemak lah, naik lemak. Naik Jadi lemak. sebenarnya apa yang berlaku kepada tubuh badan kita Mira dan juga anak-anak yang berada di rumah, kalau kita ni suka makan makanan berlemak, contohnya kek tadi kan, memang suka sedap di tekak, sedap di perut, tetapi dia akan menyebabkan pelbagai masalah. Contohnya adalah penyakit obesiti ataupun kegemukan melampau. Jadi kalau kita kata sebagai seorang yang sihat tu adalah tidak normal lah sebenarnya. Kegemukan melampau dan menyebabkan kita sukar. Untuk apa? Untuk melakukan aktiviti-aktiviti kita seharian, nak bekerja, nak belajar, nak berlari, nak berjalan dan sebagainya, maka sukar bagi tubuh Cikgu badan Syukri, kita untuk menampung. Ya. Mira, saya nak cadangkan. Bagaimana kalau sambutan hari jadi kita selalunya ada kek kan? Betul. Saya rasa boleh teruskan tapi dengan jumlah yang sangat kecil. Ya. Kalau boleh sekalikan dengan buah-buahan, dengan masakan yang seperti sayur-sayuran tadi, makanan yang berkhasiat. Betul. Kita nak buang tabiat untuk tidak makan kek langsung, mungkin dah sinonim dengan makan kek sebagai hari jadi. Kita boleh kecilkan. Betul. Sebab kita perlu mulakan daripada dalam keluarga kita. Betul tu, Pada cikgu. masa yang sama di sekolah, anak-anak telah pun mempelajarinya dalam kelas dan perlu pengamalan. Sebab itu kita nyatakan bahawa belajar ini bukan sahaja untuk menghafal dan lulu peperiksaan. Okey, kita tahu kelas makanan ada tujuh. Okey, hafal je tak. Ya, Kena betul. amalkan juga. Ya, amalkan. Sebab tu penting kan cikgu? Betul. Mungkin Cikgu Syukri ataupun Cikgu Kalimi boleh terangkan apa kepentingan kalau kita ikut pengelasan makanan ni? Baik, kalau kita mengikut kepada 7 kelas makanan telah dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab itu dimasukkan dalam kita punya silibus yang terkini supaya kita nak mengajar, nak melatih sejak daripada bangku sekolah rendah lagi sebenarnya Mira, berkenaan tentang kepentingan pengambilan makanan secara berkhasiat supaya apa? Ini menjadi satu amalan. Kita tahu bahawa ilmu yang dia belajar, anak murid kita belajar di sekolah bukan hanya takat habis di sekolah saja. Itu adalah satu proses perjalanan pembelajaran untuk mereka menyelesaikan masalah, untuk mereka aplikasi dan gunakan dalam kehidupan mereka seharian sampailah mereka tua nanti Mira. Wah, itu dia. Ya, cikgu. Kita dengan makanan ni ada satu macam yang perlu dijawab oleh Mira lah. Syukri yang apa tadi dia? tu. Apa tu? Syukri, ni Mira tahu tak persamaan antara kuih lopes dengan Mira? Persamaan kuih lopes dengan saya. Kuih lopes dan juga Mira. Apa Tak tahu kan? Mesti persamaan tak tahu dia? kan? Mesti tak tahu kan? Ini nak caca ke macam mana cikgu? Tak ada kan? Rasa macam mana? Apa cikgu? Syuk bagi jawapan Okey. Syuk. Persamaan kuih lopes dan juga Mira sebenarnya dua-dua ni manis. Alah, kena car lah ni. Kena cantik. Okey, itu persamaan saya dengan kuih Betul. lopes. Alamak, saya nak pergi cari kuih lopes lah lepas ni kan. Okey, kita berhenti break seketika cikgu. Kita Baik. kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Wow, dah kembali di meja ni. Nampak sedap betul. Macam-macam makanan ada atas meja ni cikgu. Ya, sebahagiannya ialah kegemaran anak-anak murid kita, sebahagiannya kegemaran Mira. Kita Ya. tahu dah taste ataupun cita rasa Mira. Okey cikgu, dekat atas ni kita ada sate, kita ada rendang, nasi, pulut, macam-macam kan cikgu? Ya, Apa betul. aktiviti yang kita nak lakukan ni cikgu? Okey, sebenarnya hidangan ini sebenarnya antara hidangan yang popular dalam masyarakat kita, terutama dalam bazar Ramadan ketika ini. Cuba kita nak kaitkan dengan pembelajaran tadi untuk Mira lah jadi anak murid kita. Boleh. Okey, masa pun tak panjang, kita nak harap-harap betul lah kan. Mira tandakan satu yang banyak-banyak ada 7 jenis, ada 7 ni, kalau banyak-banyak ni, warna banyak-banyak. Okey. Saya nak minta Mira tandakan sate. Saya suka makan sate. Okey, sate. Agak-agak sate ni lemak ke mineral ke pelawas mana satu? Mira daripada 7 tadi tu. Kalau sate ni Jangan- tak lain, jangan tak kacau. bukan. Oh, jangan kacau. Jangan kacau. Kacau. Okey, baru nak minta jawapan clue. Okey. Tak lain tak bukan, jawapannya ialah protein cikgu. Protein. Alamak. Betul cikgu, protein. Okey. Oh, protein. Cikgu Syukri, Hakim Cikgu Syukri. Okey, protein lah sate Dan jawapannya
Tepat sekali Mira. Yes. Saya dah mimpi malam tadi nak jumpa murid bijak. Memang hebat. Okey, berarti. Kita duga satu lagi. Okey, kita duga satu lagi Mira. Okey. Cuba Mira kenal pasti kelas makanan yang dipunyai oleh nasi. Nasi. Okey. Apa Nasi dia? ni sebab hari-hari kita makan. Hari-hari kita makan. Jadi mesti tahu, kalau tak tahu ni. Itulah. Lemak rasanya Mira, lemak. Kalau nasi lemak mungkinlah lemak cikgu. Tapi kalau nasi putih ni saya rasa saya akan pilih ini. Apa Saya tu? rasa murid-murid dekat rumah pun pasti tahu jawapan dia. Jawapannya Warna merah, ialah Warna merah, Warna merah. karbohidrat. Okey, betul juga ni. Betul, cikgu. Karbohidrat. Betul ke? Agaknya memang betul-betul sebiji sama dengan yang tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, saya berjumpa dengan murid yang sangat hebat. Tahniah Mira, anda mendapat 10 markah. 10. Okey, terima kasih cikgu. So betul jawapannya karbohidrat. Ya, betul. Macam bijirin seperti tepung, pulut, nasi, roti. Itu semua adalah karbohidrat sumber utama kita untuk mendapat tenaga. Itu ialah makanan ruji bagi masyarakat Malaysia. Tapi mungkin di negara lain, mereka suka gandum dan sebagainya. Baik, cikgu, saya ada satu soalan nak tanya. Kenapa kalau Nak tanya pula ya? Ya, saya ada satu soalan nak bimbang tanya. dia. Kenapa kalau mereka yang sakit ke demam ke kan, mereka tak makan nasi tapi mereka makan bubur? Wow. Ini soalan cepu cemas. cepu Cepu yang sangat mencemaskan. Saya dah Kenapa, fikir cikgu? malam tadi. Oh, rupanya ini soalannya. Tapi kalau ikut logiknya, bubur ni lembut ke keras? Lembut. Ya, jadi kalaulah kita tak sihat, kita demam. Jadi makan makanan yang lembut lebih memudahkan. Betul. Yang pertama. Yang keduanya, bubur ini biasanya ibu kita akan campur dengan bahan-bahan yang lain. Contohnya carrot, Betul. kadang-kadang ikan bilis. Betul. Kadang-kadang ibu kita masukkan ada bawang Ayam, goreng, sebagainya. ayam dan sebagainya. Jadi itu adalah satu menu yang lengkap seolah-olah. Dan pada masa yang sama, orang sakit tak pandai nak mengunyah kan, letih, tak kurang tenaga, maka macam makan senang je. Itulah antaranya kenapa bubur antara makanan terbaik bagi orang-orang yang kurang sihat, insya-Allah. Betul. Okey, dah faham dah. Sekarang ni saya dah dapat jawapan kenapa bubur. Dah dapat jawapan untuk 7 kelas makanan. Betul. Kan cikgu. Mungkin dalam ruangan masa yang terhad, dalam kita ada kurang dalam 1 minit ni cikgu. Okey. Mungkin cikgu Syukri boleh bagi sedikit kesimpulan dalam apa yang kita belajar selama 1 jam hari ini. Silakan. Okey, jadi berkenaan tentang apa yang telah belajar tentang kelas makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia dia telah menyarankan dan mencadangkan kepada seluruh rakyat Malaysia bermula daripada kanak-kanak sampailah orang dewasa dan tua, iaitu berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang pengambilan makanan seimbang, iaitu yang kita panggil sebagai suku-suku separuh. Bukan 3 suku tau. Bukan 3 suku tapi adalah suku-suku separuh. separuh. Jadi apakah suku-suku separuh tu Mira dan anak murid yang berada di luar sana? Pertama, yang suku kita kena mengambil makanan-makanan yang mengandungi karbohidrat. Contohnya apa? Contohnya nasi, mi, bijirin dan sebagainya. Kemudian suku lagi kita mengambil makanan-makanan yang mengandungi protein. Ayam, ikan, daging, kambing dan sebagainya. Ada juga sebahagian kekacang yang mengandungi protein. Dan seterusnya yang paling banyak iaitu separuh tu Mira dan juga anak murid yang berada di rumah adalah berkenaan tentang sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi kalau kita mengambil kata konsep dia suku-suku separuh, setiap hari insya-Allah tidak akan ada masalah obesiti, tidak akan ada masalah darah tinggi, tidak akan ada penyakit kencing manis dan penyakit-penyakit yang berkaitan tentang makanan. Ya. Okey. Secara mudahnya Mira, sebenarnya Kementerian Kesihatan juga menganjurkan untuk kita mengikuti piramid makanan Malaysia. Daripada takkan kita nak makan ini berapa banyak protein, berapa banyak karbohidrat, tetapi ini yang dicadangkan dan pada masa yang sama kita juga akan mempelajarinya insya-Allah pada lain perjumpaan. Memang ada kaitan dengan makanan. Boleh. Lepas ni kita panggil lagi cikgu untuk slot Terima seterusnya kasih. cikgu. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu yang diberikan pada hari ini. 1 jam yang sangat penuh informasi. Terima kasih juga kepada anda di rumah yang setia menonton. Bye. Assalamualaikum.
KPM